Sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain. Mereka menyuruh manusia melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ini keimanan. Tak kira kata Allah, sama ada lelaki atau perempuan, bila saja mereka beriman kepada Allah Ta'ala, mereka sebahagian di antara mereka saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Tolong-menolong, bantu-membantu dalam melaksanakan amal ma'ruf, mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ini bukti keimanan, bukti kita sudah berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, apatah lagi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada kita, la hijrah ba'dal fath, walakin jihad wa niyah, wa idza stanfirtum fanfiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Bila Islam dah menang di Mekah, bila Islam sudah berjaya ditegakkan di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan tidak ada hijrah. Maknanya tidak ada hijrah, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih berterusan, yang terus ada walaupun sudah mencapai kemenangan, iaitulah jihad. Mesti diteruskan. Jihad mesti terus dilaksanakan, walaupun kita sama ada dalam keadaan kita sedikit, dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita mendapat kejayaan, apa keadaan kita pun, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mestilah melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita lihat sejarah Nabi, bila Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi sudah berjaya menegakkan negara Madinah, tetapi jihad tidak dihentikan, berterusan. Jihad mempertahankan kemenangan. Dan begitulah juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila Nabi sudah menang di Mekah, sudah berjaya membuka kota Mekah, pada saat itu kemenangan yang paling besar, kemenangan yang paling hebat. Tetapi Nabi terus dengan jihadnya. Nabi terus berjihad, mempertahankan agama Allah. Peperangan tetap berlaku, dan berbagai lagi serangan-serangan yang datang tetap dipertahankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jihad di jalan Allah. Nak menunjukkan pada kita jihad mesti berterusan. Pasal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada jihad dan niat yang benar kerana Allah. Kita berjihad mesti dengan niat yang betul. Kita berjihad mesti dengan niat benar-benar untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semuanya itu dinilai oleh Allah. Sebab ada jihad manusia yang tidak diterima oleh Allah. Bukankah kita membaca hadis Sahih Muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada kita, ada di kalangan di akhirat nanti golongan yang sudah berjihad di jalan Allah dekat dunia dahulu, tetapi akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan niat mereka yang bukan kerana Allah. Mereka berjihad disebabkan kerana mahukan keduniaan, disebab mahukan pangkat, disebab mahukan nama, disebabkan mahukan pujian dan sebagainya. Jadi akhirnya niat sudah lari, menyebabkan jihad tersebut tidak dinilai di sisi Allah. Jadi kerana itu pesan Nabi, bila berjihad pastikan dengan niat yang benar kerana Allah. Kita mengharapkan keredaan Allah. Apa yang berlaku hari ini, orang memperkecilkan
orang mempersediakan perkataan mencari keredaan Allah. Bila kita sebut nak cari keredaan Allah, orang hina kita, orang maki kita, orang kata nak redha Allah macam mana, padahal orang kafir tak sokong kita, padahal orang kafir tolak kita dan sebagainya. Padahal kita hari ini fokus kita adalah Allah. Bila kita kembali kepada Allah, insya-Allah seluruhnya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal itu pesan Nabi pada hadis tadi, wa idas tanfirtu fanfiru. Kata Nabi, bila kamu diseru untuk berjihad, maka bangkitlah, kata Nabi. Maka pergilah berjihad dalam apa keadaan sekalipun. Yang penting dengan niat yang benar kerana Allah. Dan inilah tuan-tuan muslimin dan muslimah, nak membuktikan keimanan kita dan hijrah kita yang sebenar-benarnya dengan kita melaksanakan jihad. Jadi tuan-tuan, pesan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah menerangkan pada kita, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrum mi'ati syahid. Kata Nabi SAW, mana-mana di kalangan kita yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, yang berpegang teguh pada sunnah Rasul, yang berpegang teguh kepada agama Allah, dalam keadaan kebanyakan manusia yang rosak, manusia ramai yang rosak, manusia yang ramai melakukan kejahatan, tapi kita yang sedikit masih teguh dengan Islam, kita masih teguh dengan sunnah Rasul, masih bersungguh melaksanakan perintah Allah, kita masih berusaha berdakwah dan berjihad di jalan Allah, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan kurniakan pada kita pahala 100 pahala syahid. Ini jaminan Nabi SAW, dan menunjukkan betapa besarnya mereka yang terus istiqamah melaksanakan dakwah dan jihad. Satu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sedang Nabi SAW dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sedang duduk di waktu petang, tengok matahari tengah terbenam di waktu petang. Bila saja matahari sedang terbenam tu, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, Nabi menjelaskan, di akhirat nanti, di mahsyar nanti, akan ada umat aku yang bangkit di mahsyar, wajah mereka, jasad mereka bercahaya seperti cahaya matahari itu, kata Nabi SAW. Jadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Sebenarnya hadis ini satu hadis yang agak panjang. Jadi Nabi huraikan, salah satunya kata Nabi adalah golongan al-ghuraba. Al-ghuraba. Dalam hadis ini Nabi ulang 3 kali, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba. Berbahagialah golongan al-ghuraba, berbahagialah golongan al-ghuraba, berbahagialah golongan al-ghuraba. Sahabat Nabi bertanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah golongan al-ghuraba itu? Kata Nabi SAW, mereka umat aku yang hidup selepas daripada zamanku, tetapi mereka hidup dalam keadaan majoriti manusia rosak, majoriti manusia dimaksiat, majoriti manusia berdosa, dan mereka ni ialah golongan yang minoriti yang sedikit, tetapi mereka tetap istiqamah berdakwah, tetap istiqamah berjihad, mengajak manusia yang ada tadi supaya kembali kepada Allah, supaya berhijrah ke jalan Allah, supaya beriman dan taat pada Allah. Jadi kata Nabi, kadang-kadang dakwah mereka berjaya, kadang-kadang tidak berjaya, tapi mereka tetap terus istiqamah. Inilah golongan al-ghuraba, kata Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita di antaranya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikian tadi antara penerangan yang cukup menaikkan semangat kita, yang bila mana menyebutkan seiring dalam kehidupan
tentang konsep hijrah dan jihad dalam kehidupan kita. Di kesimpulan daripada itu, muslimin muslimat dan kepada semua anak-anak pemuda yang berada dalam ni, maksudnya hari ini tak perlulah untuk kita rasa segan dan tak perlu untuk kita malu dan untuk kita takut untuk mana kita nak berjuang, nak berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah yang antara tawaran Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah tawarkan pada kita semua, iaitu satu tawaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, antaranya beriman kepada Allah dan antaranya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa raga kamu, khusus kepada kita semua yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Firdaus, untuk kita meneruskan forum kita. Kalau sebentar tadi iaitu kita dengar antara yang diasaskan oleh Rasulullah SAW tentang fikrahnya dengan tarbiyahnya, maka untuk sesi yang kedua ni, pusingan kedua ini, kita nak dengarkan apakah yang disuruh oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya waktu ketika dahulu untuk nak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam pada ketika itu. Insya-Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Allah Taala memfardukan sesuatu hukum, seumpama Allah Taala memfardukan solat, Allah Taala memfardukan zakat, Allah Taala memfardukan haji. Hari ini ramai orang sembahyang, tapi yang ramai sembahyang ini orang yang sembahyang tetapi tidak memahami Islam. Orang yang berzakat tetapi tidak memahami Islam. Orang yang ke Mekah, semua umrah dia pergi, umrah Ramadan pergi, umrah Rajab pergi, umrah Rabiul Awal pergi, semua pergi, tapi lawan Islam pun boleh tahan juga. Kenapa mereka melakukan perkara sedemikian? Kerana mereka bermasalah di dalam syahadah mereka. Sebab itu bila mana Allah Ta'ala memfardukan salat 5 waktu ke atas Rasulullah SAW, Nabi tidak sewena-wenanya menyuruh sahabat sembahyang. Nabi memastikan sebelum mereka mendirikan salat, Nabi memastikan mereka memahami syahadah yang sebenar. Sebab itu hari ini orang Melayu dia faham syahadah sahaja aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi itu utusan Allah. Pergi lebih jauh tak boleh pergi dah, faham setakat tu. Sedangkan di sana, syahadah di sana adanya penafian, adanya isbat, adanya kefahaman. Bila disebut apa yang kamu naik saksi, bila orang tanya apa yang kamu saksi, saksi di sini bahawa kami menetapkan, kami memahami dan kami ingin memahamkan mana-mana manusia, dan kami menafikan bahawa tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Allah. Sembah di sini bukan semata-mata solat. Sebab itu orang Melayu faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kamu. Apa yang kamu sembah? Menyembah apa sahaja yang diputuskan oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in.
dan kami memohon pertolongan. Apa yang kamu mohon, segala apa yang kami mahu dalam kehidupan kami, kami akan memohon kepada-Mu. Sebab itu ayat kemudian Allah letak ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa maksud al-mustaqim? Kata para ulama mufassir, al-mustaqim ini, jalan yang lurus ini, jalan orang yang tetap. Bila mana sahabat meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan wasiat, imanu billahi tsumma istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian beristiqamah. Istiqamah ni satu benda yang penting, bukan beristiqamah. Beristiqamah ni bahasa Melayu. Istiqamah, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ini berat. Nak sebut istiqamah ni mudah, tetapi nak menjalankan istiqamah yang disebut oleh Nabi SAW, satu benda yang sangat banyak. Hari ini Allah Ta'ala uji, sebab tu kita tak tahu. Kita yang duduk di masjid ni, kita tak tahu sama ada hati kita ni terus beristiqamah, terus tetap, ataupun berdolak balik. Walhamdulillah. Kita minta kepada Allah ni, kita yang duduk di dalam kawah agama bersama jemaah agama, jangan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada jemaah yang baik. Sekali Allah Ta'ala keluar, tak akan dipatah balik. Fahum la yarji'un, mereka tak akan kembali balik. Sebab itu kalau kita tengok di dalam sejarah, orang yang bersama dengan Nabi SAW sehingga saat ini, yang duduk bersama jemaah Islam, yang memahami Islam, tetapi mereka mengkhianati Islam, maka mereka tidak akan kembali balik kepada ajaran yang sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW dia mempermantapkan syahadah dahulu. Nak semayang boleh, tapi cek dulu syahadah. Kerana apa orang lawan Islam? Kerana syahadah mereka tak faham. Orang hanya fikir semayang boleh batal, puasa boleh batal, haji boleh batal, tapi orang tak boleh fikir syahadah pun boleh batal. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahmatullahi alaihi, boleh batal syahadah ni dengan 400 sebab. Antara yang disebut oleh Ustaz Fazlul tadi, orang Islam mempertikaikan tentang redha Allah. Nak redha Allah ikut Tok Lebay bodoh. Tok Lebay pakai serban, pakai jubah, sibuk nak kejar redha Allah. Sampai bila pun kita takkan berjaya. Redha Allah. Sedangkan kita diajar oleh Nabi SAW bahawa kamu akan masuk syurga dengan redha Allah. Tiba-tiba orang Islam ni mempermainkan dengan redha Allah. Kita ke surau, apa sebab kita hadir? Sebab nak tunjuk muka dengan Haji Sulaiman. Minggu depan rumah saya ada kenduri, contoh. Main ke surau apa sebab? Kerana redha Allah. Menjaga hak jiran apa sebab? Kerana redha Allah. Berjual beli kerana agama apa sebab? Redha Allah. Nak cerita apa kerja kita buat atas muka dunia ni, benda yang kita target ialah redha Allah. Seorang sahabat Nabi SAW yang berlaku di zaman Nabi SAW, yang disebut di dalam kitab Al-Mishkah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, menceritakan dia meyakini dia di syurga. Dia ke masjid, dia yakin dia syurga. Dia masuk majlis ilmu, dia yakin dia syurga. Dia keluar perang, dia yakin dia syurga. Nabi kata dia masuk neraka. Sahabat terperanjat. Nabi kata mudah percaya, tengok. Tak lama keluar perang. Bila keluar perang,
badan dia semua ditambah, tapi tak mati. Allah Ta'ala tak rezekikan dia mati syahid. Bila mana dia tengok Nabi dan sahabat hidup, dia pun ambil tombak, dia letakkan pada pasir, dan dia umpankan badan dia di atas tombak tadi, dan dia mati. Mati dia bukan mati syahid, tapi mati dia membunuh. Lalu sahabat kata, sadaqta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan orang yang tidak mengambil kepentingan tentang redha Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasrifu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Nabi sebut faman asaba fid dunya fa huwa kafaratun. Nabi menyebut berjanji setialah kamu kepada aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjanji ni maksudnya bai'ah. Bila isu bai'ah ni orang Melayu ni pakat pening lagi. Sedangkan perjanjian ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan berjanji setialah kamu kepada aku, bahawa jangan kamu melakukan syirik kepada aku, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu membunuh anak-anak kamu, jangan kamu mengada-ngadakan cerita yang tak ada di depan kamu, ataupun cerita yang tak ada di belakang kamu. Siapa yang lawan apa yang aku sebut tadi, fahuwa